UNIMEP Pauh Putra di Arwah Perlis. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal bertita, salah satu bentuk sokongan kepada reputasi universiti adalah dengan menyuarakan pandangan yang positif daripada alumni. Titah baginda merangkap Chancellor UNIMEP, alumni boleh bertindak sebagai orang tengah antara UNIMEP dan industri sama ada di dalam atau luar negara. Universiti Teknikal Malaysia Melaka atau UTM menyediakan 2,000 kit ujian pantas RTK sebagai persediaan awal mencegah penularan wabak COVID-19 semasa Majlis Convocation ke-17 yang berlangsung bermula 14 hingga 17 Mac depan. Jelas Timbalan Naib Chancellor TNC Penyelidikan dan Inovasi yang menjalankan fungsi Naib Chancellor UTM, Profesor Insinyur Dr. Ghazali Omar, RTK akan digunakan untuk ujian kendiri secara rambang terhadap individu bergejala. Di samping itu, ujar beliau, para graduan, ibu bapa dan penjaga diwajibkan membuat penilaian kendiri sehari sebelum mereka menghadiri majlis. Akhir sekali, program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak di negeri Perlis mendapat sambutan yang menggalakkan apabila hampir 6,000 kanak-kanak atau 20.8% telah menerima dos pertama sehingga semalam. Mengulas selanjut, Penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV Masjid Alwi, Dr. Ahmad Fazil Muhammad berkata, sehingga kini sejumlah 28,000 kanak-kanak di negeri Perlis berusia antara 5 hingga 11 tahun dikenal pasti layak menerima suntikan tersebut. Menurutnya lagi, peratusan itu turut menunjukkan pencapaian lebih baik berbanding beberapa negeri lain seperti Terengganu, Sabah dan Kelantan yang mencatatkan jumlah penerima sekitar bawah 20%. Sekian sahaja berita iklim untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan ke udara pada pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Perpustakaan IKIM merupakan perpustakaan khusus yang menyediakan perkhidmatan kepada warga IKIM serta pengguna yang mendaftar sebagai ahli dan mempunyai koleksi buku dalam pelbagai bidang kajian untuk menyokong penyelidikan di IKIM. Buku-buku ini disusun mengikut pengkelasan dan bidang berdasarkan Library of Congress Classification LCC dan Library of Subject Headings LCSH. Pencarian bahan perpustakaan boleh dibuat melalui laman web perpustakaan menggunakan Web OPAC, Web Online Public Access Catalog. Perpustakaan IKIM telah melanggan pangkalan data untuk rujukan pengguna selain turut mengumpul kertas seminar dalam pelbagai bidang yang diadakan di IKIM serta dihadiri para penyelidik IKIM di luar. Malah perpustakaan juga mengumpul artikel akhbar karangan penyelidik IKIM yang telah diterbitkan di akhbar tempatan seperti Utusan Malaysia, The Star, Sinar Harian, Berita Harian dan New Straits Times. Koleksi artikel ini disimpan dalam sistem IDAM Digital Asset Management yang merupakan arsip bahan digital IKIM yang turut mengandungi buku dan jurnal terbitan IKIM, kertas seminar, gambar dan video. Keahlian perpustakaan telah dibuka untuk pengguna luar dalam kalangan eksekutif, orang perseorangan, penyelidik dan pelajar daripada pelbagai bidang dan institusi sejak November 2011 untuk menggalakkan penyelidikan serta penyebaran maklumat terutamanya berkenaan Islam. Selamat ulang tahun ke-30 IKIM, memahami Islam, membina peradaban. Bismillah. Fiqatan billah wa tawakkulan alayhi wa tawakkulan alayhi wa tawakkulan alayhi wa tawakkulan alayhi. Bismillah. Fiqatan billah wa tawakkulan alayhi wa tawakkulan alayhi wa tawakkulan alayhi wa tawakkulan alayhi. Bismillah. Fiqatan billah wa tawakkulan alayhi wa tawakkulan
عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi dan juga salam duha untuk seluruh rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Tak kira di mana anda berada, apa juga yang sedang anda lakukan, terima kasih kerana terus memantau siaran 24 jam IKIM 7 hari seminggu ini. Dan waktu ini bersama saya Nur Hayati Paradi bermula pukul 10 ni sampai dalam nanti pukul 1 tengah hari. InsyaAllah 3 jam bakal kita bersama. Moga-moga dalam pelayaran 3 jam kita ini kita memperoleh manfaat, kebaikan daripada waktu dan juga daripada ilmu yang dikongsikan. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sahabat pendengar tadi telah pun bersama 4 jam menerusi Warna Pagi. Kita ada Luqman Hakim dan juga Sufian Amrin. Jadi, terima kasih kepada mereka berdua yang telah pun menceriakan pagi anda. Moga-moga hari ini menjadi hari yang baik untuk semua, insyaAllah. Untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama dengan Yati. Kita bakal mulakan kejap lagi perkongsian kita menerusi rancangan Kelvin Bertanya, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Hadirmu di sisiku, bawa 1000 erti indah. Engkaulah permaisuri bertakhta di hati selamanya. Kita bina mahligai harumi bersama, saling menyempurnakan. Terima apa adanya, segala kekurangan diri. Angkulah sinar mentarimu, kau bagai cahaya rembulan, putar hingga ke hujung nyawa. Terima kasih ku ucapkan atas lelah pengorbanan, melayari bahtera cinta, berbaca setia. Hadirmu di sisiku, bawa 1000 erti indah. Kaulah permaisuri takhta di hati selamanya. Akulah sinar mentarimu, kau bagai cahaya rembulan, berputar hingga ke hujung nyawa. Terima kasih ku ucapkan atas lelah pengorbanan, melayari bahtera cinta, berbaga setia. Akulah sinar mentarimu, kau bagai cahaya rembulan, berputar hingga ke hujung nyawa. Terima kasih ku ucapkan atas lelah pengorbanan, melayari
bahtera cinta. Akulah sinar mentarimu, putar hingga ke hujung nyawa. Terima kasih ku ucapkan, batas Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Sedap nasi ni. Beras jenis apa masaknya, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukankah beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati, ingat beras Basmati Faiza. Sedekah merupakan amalan yang paling dituntut dalam Islam. Ayuh kita berinfak melalui kempen infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid. Pertubuhan ini telah berjaya membantu ramai umat Islam di Kemboja yang tiada akses air bersih. Mereka sangat memerlukan bantuan anda. Bantulah menyumbang di www.infaktelagaarrasyid.com. Saya ulang, di www.infaktelagaarrasyid.com. InsyaAllah pahala dan rezeki yang berkekalan menanti anda kelak. Kita mungkin tidak mampu menjadi ulama, tetapi kita boleh bantu lahirkan lebih ramai generasi ulama. Ayo kita bersama Ruwaq Jawi, sebuah hub pendidikan percuma di Kahirah, Mesir yang melahirkan generasi ulama dengan membantu berinfak kepada dana pembelian bangunan Ruwaq Jawi sekarang di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Saya ulang, di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Dua. Tidak, ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan Radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03-6204-6323. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi Emporia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat kerana terus setia bersama dengan kami dan Alhamdulillah waktu ini kita bersama menerusi rancangan Kelvin Bertanya untuk bersama dengan sahabat-sahabat ramai nanti segmen ini Alhamdulillah, dan pastinya peminat-peminat Kelvin menunggu Kelvin dan peminat kepada Dr. Nur Muhammad Hadi juga menunggu menanti Dr. HD untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Dan bersama kita di hujung talian kita ada Dr. HD, Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Doktor kerana sudi untuk bersama kami sekali lagi untuk kita dengarkan soalan Kelvin dan juga untuk sama-sama kita nak belajar sesuatu daripada soalan tersebut untuk menjadikan kita lebih mantap lagi lah iman kita insya-Allah, dan membantu rakan-rakan sebab ramai yang memberikan respon membantu bagaimana nak menjawab soalan-soalan sahabat-sahabat kita yang belum beragama Islam insya-Allah. Jadinya Doktor, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita nak dengarkan terlebih dahulu soalan daripada Kelvin untuk minggu ini. Silakan Kelvin. Hai, minggu ni saya nak tanya soalan sebab selalunya ada banyak kawan saya mempunyai banyak kawan Melayu. Jadi saya tanya, masa tu mereka sembahyang. Jadi saya rasa saya percaya mereka mengambil air sembahyang dan sebagainya. Kenapa saya tak boleh, mereka kata jangan sentuh, macam tu. Oh, ni mesti perempuan. Yes, betul. Kenapa sebenarnya tak boleh sentuh orang wanita yang dah ambil sembahyang? Bagus soalan tu. Kita akan dengarkan jawapannya. Terima kasih banyak Kelvin. Bye. Thank you. Bye-bye. Alhamdulillah tu Doktor. Soalan daripada Kelvin. Kenapalah tak boleh nak sentuh tangan sahabat yang memang perempuan? Sebelum ni boleh je kot lah kan. Mungkin boleh sentuh. Tapi ni bila dah ambil sembahyang automatik tak boleh sentuh. Jadi Doktor sedikit mukadimah untuk jawapan daripada soalan Kelvin tadi. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang mana Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kita menikmati segala keindahan, segala nikmat, supaya kita sentiasa bersyukur kepada Allah setiap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada DJ Yati, masya-Allah, semua tim IKIM, kepada Kelvin dan tidak dilupakan sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, semoga sentiasa berada dalam kerahmatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, apa yang ditanya oleh Kelvin tadi, masya-Allah, saya ucapkan tahniah kepada Kelvin sebenarnya, kerana Kelvin dia bukan orang kata duduk dengan bangsanya sahaja, tetapi alhamdulillah kita di Malaysia ni Allah anugerahkan yang ni yang kita sebut nikmat, bahawa kita berkawan dengan sesiapa sahaja, tak kira pelbagai bahasa, bangsa, agama. Itulah uniknya Malaysia ni. Jadi kita kena syukur dan kita seharus dan sewajibnya menjaga supaya kita sentiasa orang kata bersatu padu. Macam Kelvin tadi tanya, dia kata kenapa kawan-kawan Melayu dia nampak. Jadi alhamdulillah dia ada kawan-kawan yang sentiasa bersama dengan mereka, dan alhamdulillah kita juga mempunyai kawan-kawan yang pelbagai latar belakang. Itu adalah satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Cuma bila persoalannya kenapa dia tak boleh sentuh khususnya wanita lah, kan, wanita yang mungkin ialah mungkin sebelum daripada ni tidak jadi masalah, tapi bila nak solat je, wanita tu nak solat, saya tak boleh sentuh. Jadi apa yang disebutkan dalam Islam supaya Kelvin dan sidang pendengar boleh mengetahui apa jawapan yang terbaik insya-Allah. Di dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat yang ke-36. Surah Al-Imran ayat yang ke-36 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa az-zakaru kal-unsa. Sesungguhnya kata Allah, laki-laki tidak sama seperti mana wanita. Laki ni tak sama dengan wanita. Wanita ni Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan daripada rupa bentuknya berbeza, daripada perangainya berbeza, daripada ciri-ciri berbeza. Wanita ni berbeza. Dia tak sama macam lelaki. Sebab tu orang perempuan kadang-kadang dia kata sebab apa orang lelaki ni tak faham. Kan dia kadang-kadang dia komplain orang lelaki ni selalu tak nak faham kita orang perempuan ni. Dia sebenarnya Allah sebut dah, lelaki perempuan tu memang berbeza.
Kan sebab orang perempuan dia akan faham macam mana orang perempuan, orang lelaki macam mana orang lelaki. Kadang-kadang orang lelaki pun sekarang ni dah jadi perangai perempuan. Sebab apa orang perempuan ni susah sangat nak faham orang lelaki, dah bergaduh. Sebenarnya penciptaan lelaki dan wanita tu berbeza. Itu secara umumnya. Cuma bila kita sebut, bila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perbezaan jantina tu, lelaki dan wanita ni adalah bertujuan untuk berpasang-pasangan. Allah jadikan lelaki, Allah jadikan perempuan. Jadi Ustaz, macam mana kita nak kaitkan soalan Kelvin tadi dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Disebabkan itulah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan sebenarnya. Mungkin Kelvin dia tidak memaham ataupun dia tidak faham bagaimana cara Islam menjaga batasan. Sebagai umat Islam, kita yang mana kita kena tahu umat Islam bukan sahaja kita tak boleh sentuh ketika mana wanita tu nak solat ataupun mungkin dia ada wuduk, tetapi dalam Islam wanita ini kita jangan kata sentuh, untuk melihat. Untuk melihat sahaja pun, sahaja suka-suka nak lihat, kecuali dalam beberapa keadaan pun tak dibenarkan dalam syarak. Sebab Islam nak menjaga, kan? Islam nak menjaga supaya kita ni tak terjerumus dalam bentuk maksiat ataupun benda-benda yang boleh memudaratkan diri kita, agama kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, DJ Yati sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Surah An-Nur ayat yang ke-30. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada lil mu'minin, bagi mereka, iaitu siapa dia? Orang-orang mukmin, kata Allah. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Dalam ayat yang berikut Allah kata perempuan juga. Yaghuddu min absarihim, hendaklah dia menurunkan pandangan. Kata ulama, sekiranya pandang sahaja pun Allah suruh turunkan, apatah lagi sentuh. Nampak tak? Itu besarnya, hebatnya Al-Quran ni. Maknanya kalau kita nak tengok pun Allah larang, sebab bukan dalam keadaan keperluan kita nak tengok. Melainkanlah kalau DJ Yati contohnya pergi ke supermarket, takkanlah semua tak boleh nak tengok. Susah juga nak jual barang dalam keadaan semua tutup mata, kan? Kan takut tersalah. Jadi ada beberapa keadaan, kata ulama, yang dibenarkan. Tetapi keadaan itu juga bukanlah bererti kita boleh tengok melazati pandangan itu. Jadi kata ulama, seperti mana syarah kepada ayat ini, sekiranya lihat pun Allah suruh kita tundukkan pandangan, lagi-lagilah Kelvin, supaya Kelvin dan sahabat-sahabat yang bukan Islam faham, sentuh pun Islam lagilah tak bagi, sekiranya pandangan pun tak dibenarkan. Kerana pandangan ni orang kata paling minimum lah kita tengok. Itu pun Islam suruh kita tundukkan pandangan. Tapi sebelum Ustaz nak sentuh juga beberapa hadis Nabi SAW mengenai menyentuh wanita yang bukan mahram. Contohnya kita sentuh wanita yang kita boleh nikahi. Bahasa mudahnya kita akan jelaskan kejap lagi dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Yang mana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabari di dalam kitab mereka. Tapi sebelum daripada tu, bila kita sentuh mengenai pandangan, kan Allah sebut kita ni, pandangan kita kena turunkan. Baru-baru ni Ustaz ada tengoklah di media sosial, kan? Alhamdulillah Ustaz ni taklah 24 jam duduk masjid sahaja. Ada juga media sosial, ada Instagram, ada Telegram, ada IG, ada FB ni, Alhamdulillah ada lah. Jadi kita tahulah perkembangan semasa. Ada orang kata, dia kata kalau tengok wanita ni, kan, contohlah wanita ke lelaki ataupun wanita tengok lelaki, dia kata sekali pandang. Bagus, betul dah sekali pandang. Cumanya dia pergi tambah berapa lama pandangan tu. Ada dia belajar tajwid, dia kata 6 harkat Ustaz. Mana datang 6 harkat pun kita pun tak tahu. Dia kata 6 harkat. Sebab apa? Dia kata kalau kita nak tengok, pandang. Barulah satu pandangan. Yang ni satu perkataan yang diberikan, satu pandangan yang diberikan. Satu lagi, orang sebut pandangan orang. Dia kata, Ustaz, kalau kita nak pandang, yang penting sekali pandang tu jangan kelip mata. Tu yang tengok sampai berair mata tu. Kan sebab dia nak
Kan terbeliak biji mata semua. Sebab apa? Sebab dia kata kalau dah kelip mata dah dikira 2 kali pandang. Mana datang pun ustaz tak tahu. Mana pandangan-pandangan ni. Sebenarnya pandangan ini bila kita tengok bukan hak kita, terus kita kena turunkan. Bukan berapa lama panjang, bukan berkelip mata, sama ada kelip mata kena orang tu boleh tahan mata 4 minit. Tak bahaya. Kan? Dia bukan ikut kelip mata. Sebab tu dalam ayat Al-Quran ini, bila kita tengok bukan hak kita, tahu saja itu bukan hak kita, terus kita kena turunkan pandangan kita dan kita tak boleh tengok. Itu disebutkan dalam kitab dan apa yang disebutkan oleh para alim ulama. DJ Yati, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat Radio IKIM, Kelvin yang bertanya, seorang lelaki, kan kalau kita tahu, kita dah baca tadi ayat tadi yang mana seorang lelaki tak boleh tengok wanita, yang mana wanita itu boleh dinikahi. Pandang saja Allah suruh kita turunkan pandangan, apatah lagi kalau sekiranya kita sentuh dan kita buat benda-benda yang lebih daripada itu. Sebab wanita ni, spesialnya wanita, kan kita sebut tentang hari wanita kan, kita sambut hari wanita, kita kena tahu Islam mengangkat wanita. Darjat wanita dia Allah angkat sehingga kan Allah namakan di dalam surah, ada satu surah dalam Al-Quran, ada 114 surah, namanya surah An-Nisa, iaitu surah wanita-wanita. Jadi sebab tu Allah mengangkat darjat wanita, dan wanita jangan menjatuhkan darjatnya sendiri. Sebab tu sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahayanya seorang lelaki memegang wanita yang mana wanita itu adalah wanita ajnabi. Apa maksud ajnabi? Yang dia halal untuk dia menikahi. Dia boleh nikah wanita itu. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, Imam At-Tabarani di dalam kitab mereka, kata Nabi SAW, hadis ini diterima pakai oleh para alim ulama, disebutkan di dalam sebuah hadis, ketahuilah kata Nabi, jika kepala seseorang lelaki ditusuk besi tajam. Ini Nabi sebut, ketahuilah jika kepala seseorang lelaki ditusuk besi tajam, maka itu lebih baik dirinya berbanding dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Allahu Akbar. Kalau kita tengok perumpamaan Nabi, nak kata dahsyat tak dahsyat, besi tertusuk ke kepala tu kita kata, ya Allah dahsyatnya. Kata Nabi, itu lebih baik daripada kamu pergi sentuh wanita yang tidak halal bagi kamu. Kan? Saja-saja nak pergi sentuh wanita. Sebab tu Kelvin mungkin dia tak tahu, tetapi sebagai umat Islam, kita sebagai umat Islam, sama ada lelaki ataupun wanita, kita kena khabarkan. Jangan kata waktu nak solat saja kita jangan sentuh. Lepas tu kadang-kadang minta maaf di pejabat, tak menjaga, tepuk tampar, kan, bersalaman, kadang-kadang sampai dia kata inilah budaya baru. Sebenarnya kita kena ikat bahawa budaya kita adalah mengikut acuan Islam. Sebab agama kita, pegangan kita adalah Islam. Sebab bila kita esok bila mati, kan, kita akan menghadap Allah. Dan Allah tak akan tanya budaya mana kamu ikut ni, budaya Europe ke, budaya Timur Tengah ke, budaya Barat Selatan ke, dia tak akan tanya. Tetapi apa yang akan ditanya, adakah kita mengikuti acuan Islam ataupun tidak. Sebab tu kita kena ikut apa yang agama suruh. Sebab agama suruh ni semua apa yang disuruh oleh agama semuanya baik. DJ Yati dan sidang pendengar, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, memang semua apa yang Allah perintahkan semuanya mendatangkan kebaikan. Sebab tu apa sahaja masalah kita hari ni, kadang-kadang masalah kita, masalah gangguan, masalah contohnya di pejabat, masalah kadang-kadang orang kacau, macam-macam lah. Masalah ni sebenarnya kita kena bendung dengan keimanan dan ketakwaan. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebab itulah Nabi SAW, kalau kita tengok di dalam hadis baginda Rasulullah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi SAW, bagaimana Nabi ketika mana bai'ah dengan wanita, wallahi, kata Nabi, wallahi, ma massat yadahu yadan imra'atin qattu fil mubaya'ah. Kata yang mana Rasulullah SAW, dia kata demi Allah, tangan Rasulullah ini, sahabat ceritakan, tidak pernah sesekali menyentuh tangan wanita ketika bai'ah. Tak pernah. Jadi kita hari ini kena ikut Rasulullah. Kan? Bila orang yang sebut,
Contohlah orang tanya, sebab apa saya nak sentuh kamu tak boleh. Kita kena bagi tahu bahawa Islam tak membenarkan disebabkan saya dengan awak, kan. Contohnya kalau yang mereka ni Muslim, mungkin dia faham yang bukan Islam ini, kan. Contohnya seperti mana soalan Kelvin tadi, Islam tidak membenarkan kerana ia adalah perintah Allah untuk menjaga batasan pergaulan. Sebab kita tak nak nanti dia akan jadi mudarat. Mungkinlah, ialah kita akan fikir, janganlah fikir benda tu negatif. Betul, kita tak nak fikir benda negatif. Tetapi apa yang berlaku sekarang depan mata, dekat akhbar, buang anak, itu semualah hasil daripada kita tak nak fikir negatif. Sebab kita rasa semuanya tak apa, tak ada masalah, okey je, kan. Kita janganlah terlampau orang kata fikir benda-benda tu sehingga benda tu jadi buruk. Tak, Islam dia mencegah daripada awal, kan bukankah kita sebut mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi kita cegah daripada awal. Daripada awal tu kita cegah. Contoh kalau orang dia tahu dah kalau dia jenis suka ambil makanan bergula, dia tahu dia akan jadi masalah, kan, kesihatan dia akan mungkin dapat penyakit kencing manis. Jadi daripada awal dia jaga kesihatan dia jaga. Begitu juga dalam Islam menjaga daripada awal. Dan Islam sebut wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Islam tak kata jangan berzina, kan. Hampir kepada zina tu pun tak dibenarkan dalam syarak. Sebab tu Kelvin kemudian kepada sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya Islam ni, Islam suruh kita menjaga batasan. Bukan sahaja wanita yang mana nak ambil wuduk ataupun dah ada wuduk, tetapi kita kena faham dan kita kena tahu bahawa seorang lelaki tak boleh menyentuh wanita yang boleh dinikahi. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang ada juga wanita yang suka sentuh lelaki ni, ada ramai. Bukan saja lelaki kepada wanita, wanita kepada lelaki dia rasa biasa. Sebab dia kata kawan rapat, BFF, kan. Ini semualah alasan-alasan yang nak membenarkan. Dan Islam tidak membenarkan. Bila Islam sebut tidak membenarkan, maka tidak ada alasan melainkan sekiranya nak sentuh juga, nikahlah. Kan dah menikah sentuh. Tapi orang kan di JYT sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang dah nikah tak nak pula sentuh bini, tak nak pula sentuh isteri. Dulu sebelum nikah nak sentuh, nak pegang, nak rapat, dah halal jauh pula, tak nak pula. Kan dulu romantik, panggil sayang-sayang, kan, anja-anja. Tapi bila dah masuk alam perkahwinan, kenapa benda yang itu tidak diamalkan? Sedangkan Nabi SAW, Nabi sebut apa? Nabi kata, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang berbuat baik kepada ahli keluarganya. Aku juga berbuat baik kepada ahli keluarga. Jadi benda dah halal. Sentuh orang yang mak kita, wanita contohnya, kita peluk mak kita. Jangan dah meninggal dulu baru menangis kat kubur. Ya Allah, mak, bangunlah mak. Kalau mak kita bangun kat kubur, kita pun cabut lari. Kan, sebab waktu tu minta mak, bangunlah mak, baliklah mak, mak balik. Contohnya, kan. Macam pocong, contoh kan. Kita pun lari, jangan kita lari, tok imam pun lari. Sebab tu kita hari ni, waktu hidup ni lah kita peluk mak kita yang halal. Dibenarkan. Ayah kita peluk ayah kita salam ayah kita, dibenarkan. Suami kita, isteri, anak-anak, ini semua adalah mereka yang boleh kita sentuh sebab kita halal bagi mereka. Maksudnya halal untuk kita bersentuh, untuk kita bersama, kita tunjukkan aurat, batasan-batasan aurat yang telah dibenarkan dalam syarak, tidak jadi masalah. Tetapi orang luar tak dibenarkan untuk bersentuh, untuk tunjuk aurat yang boleh kita nikahi, tak dibenarkan dalam syarak. Sebab Islam menjaga daripada awal. Cumanya Ustaz tertarik soalan Kelvin tadi di JYT dan sidang pendengar. Kenapa orang wanita, dia macam tadi, kalau wanita ataupun lelaki, dia usaha untuk menjaga wuduk. Nak tahu tak apa fadilat orang yang menjaga wuduk dia, sehingga kan ganjaran yang sangat besar Allah berikan kepada mereka yang menjaga wuduk? Kalau nak tahu, jangan ke mana-mana. Kena tunggu, kena dengar Radio Aikin sentiasa kerana ada input-input yang sangat menarik. InsyaAllah Ustaz akan kongsikan hadis Nabi SAW bagaimana kelebihan orang yang menjaga wuduk dia.
insya-Allah. InsyaAllah bersemangat ni. Saya pun tak sabar nak nantikan apakah fadilat tersebut. Tapi Masya Allah, hebat sekali bila kita belajar tentang mahram dan tak bukan mahram, yang boleh bersentuhan dan tak boleh bersentuhan dan sebagainya. Alhamdulillah, moga-moga Kevin faham dan sahabat-sahabat kita yang lain juga faham. Saya teringat Doktor, baru-baru ni pagi tadi pun saya postkan di FB saya berkenaan dengan satu artikel daripada berita harian, seorang wanita dirogoh setiap 10 minit di Brazil. Dan inilah Islam mengajar antara formula yang Allah dah tunjukkan, kena rendahkan pandangan, tundukkan pandangan selain daripada menjaga aurat. Terima kasih banyak Doktor. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami, tekan butang share di FB IKIM FM, di FB Nur Hayati Paradi dan juga FB Dr. Nur Muhammad Hadi. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi, ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu masa. Sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Akan kuatkan kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti, akan kaburkah mata yang menatap pada debu yang pastikan hinggap, akan kuatkah kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti, akan kaburkah mata yang menatap pada debu yang pastikan hinggap. Dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan mata para pejuang. Mengharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang, jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi, ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu masa. Akan kuatkah kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti, akan kabulkah mata yang menatap pada debu yang pastikan hingga. Mengharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang, jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk bukakan pintu taubat untuk kami ya Allah. Kami sesungguhnya tidak mampu membuat kebaikan. Kami tidak mampu untuk berhenti daripada buat dosa kecuali mendapat taufik dan juga hidayah daripadamu ya Allah. Rupanya Allah melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Allah bukan lihat apa yang kita lafazkan. Itu kan hadis Nabi SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Sesungguhnya Allah tidak melihat zahir kamu, rupa paras kamu, apa yang kamu lafaz dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah lihat adalah hati kamu ketika kamu melafazkan istighfar tersebut. Subhanallah. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Kelvin, soalan Kelvin telah pun diajukan dan bersama dengan kita Dr. HD, Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak doktor. Awalan tadi berkongsi tentang soalan daripada Kelvin, jawapannya. Maksudnya Kelvin hari ni tanya 2 soalan rupanya. 2 dalam 1. Tadi bila tanya tentang bagaimana sentuhan antara lelaki dan juga perempuan, maknanya berlainan jantina, dan bagaimana pentingnya untuk kita menjaga itu sebagai satu pencegahan sebelum berlakunya zina dan sebagainya. Auzubillah min zalik. Dan rupanya dalam soalan tersebut juga ada tentang wuduk. Jadi doktor nak kongsikan tadi, apakah fadilah menjaga wuduk? Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kelvin yang sentiasa bertanya, kemudian kepada DJ Yati, Masya Allah, yang bersemangat, sentiasa ceria, kepada semua kru IKIM, dan tidak dilupakan sahabat-sahabat pendengar radio IKIM. Semoga Allah merahmati, insya-Allah. Apabila kita mendengar soalan Kelvin mengenai kenapa wanita ni kita tak boleh sentuh, dan kita dah jawab sebahagiannya daripada soalan Kelvin itu, memang Islam tak membenarkan untuk bersentuhan, untuk menjaga kan batasan hubungan antara lelaki dan wanita itu memang daripada segi hukum Islam, dan kita kena faham keadaan itu, dan sebagai seorang Islam kita kena menjaga. Contohnya sekiranya kita tersentuh dalam mazhab, ini kita bercerita tentang hukum hakam dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, apabila seseorang lelaki bersentuh dengan wanita, yang mana lelaki itu boleh kita nikahi ataupun wanita itu boleh kita nikahi, kita bersentuh, maka dalam mazhab Syafi'i batal wuduknya. Jadi dia kena perbaharui. Ustaz, saya dengar ada orang kata tak batal. Ya, ada pandangan mazhab lain. Ada pandangan mazhab lain kata tak batal. Jadi ustaz tak naklah sebut mazhab lain, sebab kita di Malaysia ni bermazhabkan mazhab Syafi'i. Jadi kita kena berpegang dengan mazhab Syafi'i, kerana dalam mazhab Syafi'i juga mengambil daripada Al-Quranul Karim, dan perbahasan itu merupakan perbahasan yang panjang para ahli ulama. Secara ringkasnya, dalam mazhab kita Syafi'i di Malaysia ni yang kita amalkan, sentuh lelaki yang mana kita boleh nikahi ataupun perempuan, maka batallah wuduknya. Contoh Kelvin tersentuh, dia kata ustaz saya ter. Kadang orang ter ni dia kata tak apa. Jadi kalau ter pun tersentuh antara kulit dan kulit, maka kena wuduk kembali. Cuma ada beberapa keadaan, kata ulama, contohnya kalau sentuh sesama jantina, batal tak? Ni kita sebut sedikit sebelum nak sebut kelebihan ni. Ustaz nak tinggalkan kelebihan tu bagi kita mendebarkan kan apa kelebihan menjaga wuduk. Tapi sebelum nak jaga ni, kita kena tahu hukum hakam serba sedikit. Kalau sekiranya lelaki sentuh lelaki, batal tak? Tak batal. Ataupun wanita sentuh wanita, tak batal. Itu yang pertama. Yang kedua, bersentuhan hendaklah pada kulit sekiranya berlapis. Kan berlapis. Contohnya terpegang baju dia. Batal tak? Jawapannya tidak batal. Sekiranya berlapis, dia mesti kulit ke kulit. Tetapi jangan, kadang-kadang ada orang juga, dia kadang-kadang dia punya otak ni geliga memang tahap tinggi. Dia kata, oh kalau macam tu saya bolehlah pegang atas baju. Jadi tak dibenarkan dalam syarak. Walaupun kita saja-saja nak pegang atas baju tanpa ada sebab, tak dibenarkan. Sebab tu Islam ni kan kita sebut menjaga itu penting. Jadi kena jaga. Walaupun atas baju kata ulama tak dibenarkan tanpa ada alasan. Cuma dalam hukum batal wuduk ataupun tidak, maka hukumnya tidak batal sekiranya berlapis. Sekiranya berlapis tidak menjadi masalah. Dan ada satu lagi, sekiranya kita sentuh budak tu, contohlah budak tu kanak-kanak, kan, kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan yang belum baligh, kata ulama dia tidak membatalkan wuduk. Contoh pegang budak yang mungkin kita ambil budak 2 tahun kan, ataupun tahun tak ada, budak umur 20 tahun tak ada, itu bukan budak tu, bapak budak namanya.
yang 2 tahun kan baru lahir baby, Allah dah batal. Tak batal, jangan risau. Kerana budak yang belum baligh kan, kata ulama tidak membatalkan wuduk kita. Jadi itu sedikit perbincangan. Cuma bila kita sentuh tentang jaga wuduk, macam wanita tadi kata jangan sentuh, saya berwuduk. Itu bagus sebenarnya. Bagus sebab apa? Kita menjaga wuduk. Apa fadilat dia? Bila ustaz baca fadilat orang yang ada wuduk, menjaga wuduk, ya Allah, rasa berdiri bulu roma. Sebab apa? Sebab apa yang ganjaran yang Allah sediakan kepada jaga wuduk dia. Maknanya jaga wuduk ni kita nampak Allah kacang je, sebenarnya tak kacang. Kan? Nampak macam kacang goreng, sebenarnya tak kacang goreng juga. Kan? Nak jaga wuduk ni. Sebab kita akan ceritakan 2 hadis Nabi SAW, bahkan banyak hadis-hadis yang menjaga tentang wuduk. Tapi 2 hadis yang mana yang biasa kita dengar, tapi mungkin kita jarang kita amalkan. Yang pertama, kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya, kata baginda Rasulullah, "Ma min ahadin yatawadda fayuhsinul wudu wa yusalli rak'atain yuqbilu biqalbihi wa wajhi alaihima illa wajabat lahul jannah." Kata Nabi, barang siapa yang berwuduk, kata Nabi, sesiapa yang berwuduk serta dia memperelokkan wuduk dia. Memperelokkan wuduk maksudnya dia sempurnakan wuduknya, basuhannya, niatnya kerana Allah. Dalam riwayat lain, kerana Allah. Dia buat kerana Allah. Summa, kemudian wa yusalli rak'atain, kemudian dia solat 2 rakaat solat sunat wuduk. Kepada mereka yang sentiasa menjaga wuduk ataupun yang baru nak rasa, ya Allah, macam mana kita nak masuk syurga. Jadi inilah amalan dia. Jadi perelokkan wuduk, buat kerana Allah wuduk dalam hadis yang lain. Kemudian dia solat 2 rakaat, nama solat itu solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk namanya. Jadi dia 2 rakaat seperti biasa. Ustaz nak baca surah apa? Bacalah apa-apa surah yang kita mampu, tidak jadi masalah. Kemudian selain daripada itu, kata Nabi SAW, bila dia dah wuduk, dia dah perbaiki wuduknya, kemudian dia solat 2 rakaat solat sunat wuduk, Nabi sebut apa? Illa wajabat, melainkan wajib, dijamin dia masuk syurga Allah. Allahu Akbar. Bila Nabi sebut wajabat lahul jannah, wajib, dijamin, ya Allah, kita rasa, ya Allah, inilah amalan. Tapi janganlah pula berwuduk, solat sunat wuduk, solat maghrib tak buat, solat isyak tak buat. Yang tu jangan, yang wajib kena buat. Kan? Kalau tak buat yang wajib, tak boleh kita nak masuk syurga Allah. Sebab yang wajib itu adalah kefarduan. Ni tambahan nilai sunat. Dia buat, kata Nabi apa? Dia confirm masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kata ulama, inilah amalan yang menjaminkan seseorang untuk masuk di dalam syurga Allah. Sebab semua kita nak masuk syurga Allah. Jadi apa amalan dia? Salah satu, selepas kita wuduk, tolong jaga untuk kita solat 2 rakaat solat sunat wuduk. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi, kamu boleh pilih mana-mana pintu syurga yang kamu nak masuk. Allahu Akbar. Pintu syurga ni, DJ Yati sidang pendengar, ada 8. Dalam hadis Bukhari, ni nanti insyaAllah dalam yang lain lah kita akan sentuh. Cuma secara ringkas, kata Nabi, inna abwabul jannah thamaniyatul abwab. Sesungguhnya pintu syurga ni ada 8 pintu. Ada pintu namanya babus solat, pintu solat. Ada namanya babur rayyan. Ni nak puasa ni, nama pintu apa? Pintu rayyan, orang yang suka berpuasa. Ada pintu namanya babus sabar, pintu kesabaran. Ada pintu namanya birrul walidain, pintu mentaati ibu bapa. Ada pintu al-aiman, pintu kanan. Ini ada perbahasan dia. Ada pintu la haula wala quwata illa billah. Pintu-pintu ini, kata Nabi, merupakan pintu-pintu syurga. Tetapi bagi mereka yang berwuduk, kemudian dia perbaiki wuduknya kerana Allah, dia ikhlas, dia solat 2 rakaat, ada di dalam riwayat, kamu boleh pilih mana-mana pintu yang kamu nak masuk. Ya Allah, kan? Sekiranya 8 pintu tu panggil kita, seronoknya kita, alangkah bahagianya kita. Tetapi kalau ke 8 pintu tak panggil, yang panggil pintu neraka, muhasabah diri. Risau kita, pintu neraka yang panggil. Kan, pintu syurga tak panggil. Sebab tu kita kena usaha untuk masuk salah satu daripada pintu. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi, kata Nabi, sekiranya kita berwuduk tadi, kemudian kita perelokkan buat kerana Allah, kemudian kita solat 2 rakaat,
insya-Allah wajabat lahul jannah, wajib ke atasnya, dijamin ke atasnya syurga Allah. Itu hadis yang pertama. Maksud ya Allah seronoknya lepas ni kita nak jaga wuduk. Jadi tahniah kepada wanita yang kata kepada Kelvin, saya berwuduk. Jadi dia jaga. Alhamdulillah, itu bagus. Dan yang kedua, orang yang menjaga wuduk, dia kena tahu bahawa di dalam sebuah hadis Nabi SAW, satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dalam satu cerita Nabi SAW sebut kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, haddathni bi arha amalin amiltahu fil Islam. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, khabarkan kepada aku amalan yang paling utama yang telah kamu lakukan sejak kamu masuk Islam. Nabi tanya Bilal, apa amalan yang kamu buat sejak kamu masuk Islam sehinggalah sekarang, apa amalan yang kamu buat? Sebab apa Nabi tanya begitu? Nabi kata, ini kerana aku mendengar tapak kaki Bilal ni dalam syurga. Aku dengar tapak kaki kau dalam syurga, wahai Bilal. Apa amalan yang kau buat sebenarnya ni? Nabi nak tahu. Sehingga kan Nabi dengar tapak kaki Bilal. Maknanya kalaulah tapak kaki Bilal tu didengari dalam syurga, Bilal salah seorang ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita juga nak tapak kaki kita nak masuk dalam syurga, apa dia yang disebutkan oleh Bilal? Kita buat apa yang disebutkan oleh Bilal. Kata Bilal, tidak ada amalan yang utama yang aku lakukan kecuali aku akan berwuduk. Nampak? Wuduk. Aku akan berwuduk pada waktu malam ataupun aku berwuduk pada waktu siang, melainkan aku solat dengan wuduk tersebut. Maksudnya dia menjaga wuduk dia. Kan? Dia solat dengan wuduk tersebut di samping solat-solat yang diwajibkan. Contoh, nak keluar pergi kerja, berwuduk elok-elok, kan? Dia boleh tahan wuduk ni sampai ke zuhur. Allahu Akbar. Bukan senang kita nak tahan dua jalan, kadang-kadang jalan belakang, jalan depan ni kadang-kadang prot ni bunyi ni, ya Allah, kan? Kadang-kadang kita main lepas. Jadi kalau boleh tahan, jangan bagi tersentuh macam tadi, jangan bagi tersentuh. Insya-Allah, kan, apa yang berlaku pada Bilal, bahawa Nabi SAW sebutkan bahawa tidak mustahil berlaku kepada kita kerana kita usaha untuk menjaga wuduk. Kerana orang yang menjaga wuduk ni, seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama, bahawa yang pertama, kita kena tahu malaikat bersama dengan dia. Orang berwuduk sebab dia dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Sebab tu kita kena faham, bila kita berwuduk ni, DJ Yati dan sahabat-sahabat pendengar Radio IQ, bila kita berwuduk, kita jaga macam Kelvin tadi nak sentuh, jangan sentuh saya ada wuduk. Bahawa malaikat bersama dengan kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Bukan tu saja, bahkan orang yang berwuduk ini, Allah angkatkan darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia menyebabkan kita ni mendidik, itu pendidikan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Sebab kita buat benda-benda sunat, kita buat benda-benda yang baik yang disuruh oleh Nabi SAW. Sebab tu bila kita berwuduk, banyak sangat kepentingan, sehingga kan dalam hadis, esok ni muka kita di hari kiamat akan bercahaya. Disebabkan apa? Disebabkan kesan-kesan wuduk yang kita wuduk di dunia ni. Sebab tu kalau kita dapat jaga wuduk, tahniahlah orang yang sentiasa menjaga wuduk, yang sentiasa amalkan wuduknya, maka sentiasa malaikat berjaga, malaikat di samping dia, menjaga dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ni kita suruh bodyguard 5 orang, kan, depan, belakang, kanan, kiri, bodyguard tidur. Kadang-kadang dia pun manusia, letih, kata asyik nak jaga engkau je, dia kata letih dia, kan. Jadi last kali dia pun tidur, kan. Dia tak boleh 24 jam. Boleh ke orang manusia tak tidur 24 jam? Boleh Ustaz. Kalau 2 hari, boleh Ustaz. 3 hari, hitam dia. Dia tak mampu. Tetapi yang menjaga kita dengan izin Allah, Allah adalah segala-galanya yang maha menjaga. Kalau Allah perintahkan malaikat yang jaga kita, takkan siapa pun boleh memudarat kita dengan kita menjaga wuduk. Bayangkan kalau hari ni orang kata, Ustaz, saya terkena sihir. Amalkan wuduk, kan, supaya malaikat jaga kita bersih, kita suci, kita bersama dengan ialah kita berwuduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah, maka Allah jaga. Sebab tu kita hari ni nak buat apa, pastikan kita sentiasa berwuduk. Tak payah pun DJ Yati dan sahabat-sahabat mendengar macam dah beletih lah pula, kan. Ni bukan beletih, ni nasihat. Kan? Sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah,
Kita berwuduk, lepas mandi, wuduk, kemudian kita keluar. Kan? Sebab apa? Dijamin syurga. Sebab orang yang nak tahu, nak buat benda-benda sunat ni, kata ulama, benda-benda sunat adalah orang yang hatinya betul-betul bersih. Betul-betul dia buat perkara itu kerana Allah. Sebab benda sunat. Sebab wuduk ni, kita tak wajib untuk ambil, melainkan bila nak solat. Habis solat, kita tak wajib ambil. Tetapi dia buat benda sunat. Kerana dia sayang Allah, kerana dia sayang Rasulullah. Maka sebab itulah ganjaran syurga bagi mereka yang menjaga wuduk. Sebab tu Ustaz pesan kepada diri Ustaz sendiri, kepada sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, sentiasa jaga wuduk. Dan tahniah kepada wanita yang sebut kepada Kelvin supaya jangan sentuh saya kerana saya berwuduk. Dan Kelvin juga mesti tahu bahawa Islam menjaga batasan, kerana kita tak nak dengar macam tadi soal orang kata ialah kes-kes makin meningkat, kes sumbang mahram, kadang-kadang kes hubungan yang tak terjaga, yang menyebabkan keruntuhan akhlak itu berlaku disebabkan kita tidak menjaga batasan. Jadi tahniah kepada mereka yang sentiasa menjaga, jangan bagi kita kata, sebut orang kata buat kempen jangan sentuh saya. Itu pun bagus juga kempen. Itu wanita jangan bagi lelaki sentuh. Kan? Lelaki jangan bagi wanita sentuh. Bukan buat kerana kita nak tunjuk kita hebat, tapi kita buat kerana kita sayang Allah, kita sayang Rasulullah, kita ikut agama kita, iaitu agama Islam. Islam adalah agama yang terbaik. InsyaAllah kita ikut, kita selamat dunia dan juga akhirat. Wallahualam. Masya-Allah, masya-Allah doktor. Sebenarnya bila doktor sebut tu semakin ke hujung semakin tertarik untuk bertanya banyak lagi soalan. Rupanya bukan Kelvin saja yang tertanya-tanya, kami juga banyak persoalan. Jadi antara soalan-soalan juga doktor, kalau kita boleh sempat dalam masa yang agak singkat ni, sebab ada juga yang tanya doktor, bila doktor sebut tadi tentang solat sunat wuduk, bagaimana keadaan kalau kita nak solat qobliyah, solat sunat qobliyah dan juga solat sunat tahiyatul masjid, mana nak dulukan ataupun boleh disatukan doktor, sebab nak juga melaksanakan solat sunat wuduk tadi? Baik, ulama membahaskan contohnya kalau qobliyah ba'diyah ni tidak jadi isu sangat, tetapi tahiyatul masjid, contoh seseorang yang wuduk tiba-tiba dia masuk tahiyat masjid, mana dia nak dahulukan, solat sunat wuduk ataupun solat sunat tahiyatul masjid? Maka ulama membahaskan isu ni. Ada kebanyakan ulama menyebutkan solat tahiyatul masjid, maka dalam tu juga sekiranya kita berwuduk tadi, kita solat tahiyatul masjid, maka solat sunat wuduk juga akan terangkum di dalam solat sunat tahiyatul masjid. Jadi jangan risau, walaupun kita buat 2 rakaat, solat sunat wuduk juga akan termasuk dalam solat tahiyatul masjid. Tetapi itu sekiranya kita pergi masjid, buat solat sunat tahiyatul masjid sudah mencukupi, solat sunat wuduk dah masuk dalamnya. Tapi kalau sekiranya di rumah, kita boleh saja solat sunat wuduk, sebab rumah kita bukan masjid, jadi kita solat sunat wuduk. Sekiranya kita nak semayang qobliyah, contohnya qobliyah, sebab qobliyah dengan ba'diyah ni dia spesifik. Ada hadis spesifik, sesiapa yang solat 12 rakaat kata Nabi, maka dia boleh masuk ke dalam syurga. Secara ringkasnya 12 rakaat itu perbahasan yang kita bahaskan mengenai solat qobliyah dan ba'diyah. Bila kita nak solat sunat wuduk, boleh tak kita nak gabungkan dengan ba'diyah? Maka ulama sebut kalau qobliyah ba'diyah dia pisahkan. Sebab hadis tadi ada hadis yang spesifik kepada qobliyah dan ba'diyah, iaitu sebelum solat fardu dan selepas solat fardu. Jadi macam mana kita nak buat? Wuduk, kemudian kita solat sunat wuduk, kemudian kita solat sunat qobliyah, iaitu sebelum daripada fardu, kemudian kita solat fardu dan kita tutup dengan solat sunat selepas daripada solat fardu sekiranya ada. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ada juga tanya soalan doktor, dia kata macam mana kalau orang yang sebelum tidur sangat digalakkan untuk berwuduk doktor, tapi macam mana nak menjaga wuduk sebab nak tidur? Baik, satu soalan yang sangat menarik. Dia bila kita nak berwuduk, kan lepas keluar bilik air, kita solat 2 rakaat, solat sunat wuduk. Lepas daripada tu, adab tidur, bila kita tidur dalam keadaan wuduk, iaitu kita tidur di lambung belah kanan kita, kita baca doa lambung belah kanan. Jangan tengok lambung orang, tengok lambung kita. Kan belah kanan kita tidur. Kemudian dalam keadaan kita tidur tu, dalam keadaan kita tidur dalam keadaan wuduk seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada tu tak apa yang berlaku, tidak jadi masalah kata ulama, sebab kita tidur itu dalam keadaan kita beribadat, maka tidur kita sepanjang tidur dikira ibadat. Itu yang disebutkan ulama. Jangan kita kata ustaz nanti batal lah wuduk.
tak apa, manusia memang kena tidur, tetapi pengakhiran kita tidur dalam keadaan kita berwuduk, itulah yang disuruh oleh Nabi SAW dalam hadis yang banyak, dan itulah juga yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tidur dalam keadaan berwuduk, maka Allah akan jaga dia sepanjang malam, dan ganjaran bagi dia, mereka yang berwuduk dalam keadaan sebelum tidur sehingga dia terlena, dia tertidur. Masya Allah, Masya Allah. Banyak lagi soalan sebenarnya, tapi insyaAllah nanti doktor akan jawabkan yang di FB insyaAllah. Tapi ni doktor, kita dah sampai ke penghujung. Saya ucapkan terima kasih banyak doktor kerana menjawabkan soalan Kelvin dalam masa yang sama. Bila doktor menjawab soalan Kelvin, menjawab juga soalan-soalan kami sebenarnya dalam masa yang sama, menambahkan ilmu. Masya Allah, moga-moga kita dapat bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah doktor untuk persoalan lain daripada Kelvin. Terima kasih sekali lagi doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.